Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Dapat lagi kita menyambung kuliah kita, iaitu surat sebelah di bawah tajuk Al-Quran Kalam Allah. Qala al-Imam Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Wal Qur'anu kalamullah ta'ala fil masahif maktub wa fil qulubi mahfuz wa 'ala al-alsin مقروء وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. Al-Quran adalah kalam Allah, ditulis dalam lembaran, dihafaz dalam hati-hati, dibaca dengan lidah-lidah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz kita yang menyebutkan Al-Quran adalah makhluk, tulisan kita akan Al-Quran adalah makhluk, bacaan kita akan Al-Quran adalah makhluk, tetapi Al-Quran bukan makhluk. Jadi kita sambung lagi perbincangan kita baru ni, iaitu masih lagi berkenaan dengan sifat-sifat Allah itu tidak makhluk. Jadi sama seperti zat dia, maka sifat-sifat ni dia bersifat dengan sifat qadim dan tidak sebagai makhluk. Tidak makhluk. Maksudnya Allah SWT bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, dan dia bersifat dengan sifat-sifat tersebut secara azali lagi, seperti mana zat dia tu. Di sini Imam Abu Hanifah meneruskan lagi perbincangan berkenaan dengan sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah itu Allah SWT ni bersifat dengan sifat berkata-kata. Allah SWT berbicara. Jadi Imam Abu Hanifah menyebut kepada kita di sini, iaitu boleh kita katakan sebagai ta'rif. Apakah yang dikatakan sebagai Al-Quran ini? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kalam Allah Ta'ala ni banyak. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa ketika di Tur Sina. Begitu juga Allah SWT berbicara dengan para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah SWT berbicara dengan Nabi Adam. Itu semua bukti-bukti yang mensabitkan kepada kita bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat berkata-kata, berbicara. Dan ini adalah sifat yang mesti ada kepada Allah, yang berhak disembah. Dia yang hidup. Sebab kalau orang hidup tak boleh kecek, susah. Kalau seorang anak dia tidak dapat kecek, maka mak ayah ni pusing lah. Pusing lah. Ya kira lagu manalah. Jadi kepada manusia ni, mana tak ada sifat ni dikira sebagai kurang. Jadi Allah SWT
Rob, pencipta makhluk ni, dia mesti berbicara, berkata-kata. Sebab dengan inilah dia, Allah SWT mengarahkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi kalam Allah maknanya titah Allah, perintah Allah, larangan Allah, seruan Allah, itu semua sifat-sifat dia. Dan sifat-sifat tu bukan makhluk. Di sini Al-Quran adalah kalam Allah, yang mana ditulis di dalam lembaran, sejak daripada Nabi lagi ditulis dalam mushaf, yang diperbuat daripada kulit kijel. Dan perkataan kertas tu dia sudah lama dah ada. Jadi Quran itu ditulis di dalam mushaf. Maknanya bila Nabi SAW terima Al-Quran, maka Nabi SAW ajar baca kepada sahabat. Dan Nabi SAW mempunyai kerani-kerani dia, katib dia, penulis-penulis. Antaranya Muawiyah. Muawiyah, yang ni adik kepada Ummu Habibah, isteri Nabi SAW. Jadi ramalah Zaid bin Sabit. Jadi Al-Quran itu ditulis, maknanya tidak hanya berpindah secara mulut sahaja, secara lisan saja, tetapi ditulis. Zaman Nabi SAW tu, dia ada satu tiang dalam masjid Nabi dipanggil Ustuwanatul Mushaf. Tiang mushaf. Dia ada satu tiang di zaman Nabi SAW tu, dia panggil tiang mushaf. Bila tu ayat, maka Nabi SAW suruh sahabat tulis. Dan bila sudah tulis, letak situ, letak dalam peti dia, dalam kotak, letak di tiang, dipanggil Ustuwanatul Mushaf, tiang mushaf. Dia adalah kalau kita masuk Raudah tu, tempat tiang mana tu. Jadi ditulis, mana sahabat tulis, diarah oleh Nabi, orang lain pula dia akan tulis pula. Waklik rumah akan dibaca pula kepada anak dan isteri. Wa fil qulubi mahfuz, mana sifat Al-Quran juga itu dihafal. Mana ada di dalam hati orang-orang beriman, terjaga molek. Maknanya kalau kata ni mushaf Quran ni tak ada, terbakar habis, hilang, hanyut, maka boleh dipanggil orang-orang hafal Quran ni, duduk, maka tulis balik apa yang mereka ingat, apa yang tersimpan dalam dada mereka. Ini satu sifat Al-Quran. Yang mana tak ada mana-mana buku mana-mana buku yang dihafal sebegitu rupa seperti Al-Quran. Kalau kata zaman siapa dulu, Plato, siapa dia, ngapa Plato, kitab Plato, Republic, Prince, kitab Machiavelli, siapa dia, Das Kapital, Komuh, Oxford Advanced tu, siapa dia orang ngapa? Ada. Kalau ada, boleh bila hatta Taurat pun tak ada orang hafal juga. Sehingga orang-orang Yahudi ni, bila Nabi Uzair baca Taurat, dia kata Tuhan. Sebab ajaib, boleh ingat seperti kitab Taurat. Sampai setara tu maknanya hampir mustahil untuk dihafal kitab selain daripada Al-Quran. Tapi Quran dia mudah. Jadi kalau kita kata bos orang dua tak lewat kira, ada itu ngapa komuh ke kitab buku gapo ke, sore dua tak kira. Nak bandingkan Quran, sebab Quran ni dihafal zaman Nabi, siapalah zaman lain ni. Dan dihafal tu sehingga ada sekolah, kita panggil Ma'had Tahfiz, ada sekolah. Dan sekolah tu pula berceretek lah. Kapun tu ada, kapun ni ada, mana-mana ada.
Dia ada hak ngapa sendiri. Setengah tempat tu boleh katakan setiap masjid ada seorang guru dan ada beberapa orang budak-budak mari ibu bapa atas ngapa. Maknanya ada dalam bentuk sekolah, dihafal. Lepas tu hafal tu pula dibaca pula, diulang, dibaca dalam semaya, dalam semaya tarawih, dalam semaya tahajud. Mana ini keistimewaan ini tak ada dalam mana-mana kitab suci. Kalau ada tak jadi gitulah. Tak ada orang baca dengan ada sekolah khusus untuk ngapa kamu kon, ngapa kitab das kapital, tak ada. Quran je ada. Ini orang panggil Quran mukjiz. Quran ni satu mukjizat. Maknanya keagungannya itu menarik minat. Orang apa tak faham, orang boleh ingat, budak-budak boleh ingat. Kalau tanya dia, awak faham tak ngapa Quran? Kata saya tak faham. Lepas tu boleh ingat. Tak tahu, mudah. Kalau faham lagi mudah. Lagi mudah. Tapi noyaknya budak, walaupun dia tidak Arab, anak Melayu, anak India, anak Pakistan, anak Bangladesh, anak Burma, anak orang putih, umur 9 tahun, umur 10 tahun, 12 tahun ingat Quran. Itu mana tersimpan dalam hati, dan dibaca dengan lidah-lidah orang baca. Maknanya tidak kata Al-Quran itu menjadi tumpuan kepada orang ingat, tetapi orang tak ingat pun dia baca. Siapa dia pun ingat, macam ingat. Maknanya macam tu Quran kita dulu lah. Dia tak ngapa Quran, tapi kalau kita baca salah dah, dia boleh tahu dah. Panjang situ, tak kena dengung situ, ada tinggal huruf tu, tak habis lagi ayat, tak kena wakaf situ, dia tahu. Sebab dia biasa baca, dia biasa dengar. Jadi dibaca dengan lidah-lidah. Kalau nak tarik lagi banyaklah didengari dengan telinga. Kalau sampai ni, orang boleh tulis, orang boleh simpan dalam telefon. Maknanya Quran itu terpelihara, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kalau kita tengok nota nombor 31 ni, Al-Quran adalah kalam Allah, datang daripadanya, mana mari daripada Allah. Mana tidak makhluk, mana mari, maknanya Allah Ta'ala yang berbicara dengan manusia tanpa kaifiat yang diketahui. Macam mana? Maknanya tak boleh kita nak kata bila Allah Ta'ala berkata-kata ni, makna dia mestilah dia tu ada lidah, ada mulut, ada bibir. Dah, tak boleh. Sebab kaifiat dia punya cara tu kita tak tahu. Kalau kita hak berbicara ni dah, kita kecek ni nak suruh difahami dengan jelas, sebab Quran ni dia sifat dia jelas. Kita dia ada syarat-syarat, orang panggil ada alat, cukup syarat barulah dapat berbicara. Kalau cukup alat ada sempurna molek, barulah jelas. Macam kita nak boleh kecek ni, kita kena sedar, kena celak putih mata, tak boleh tidur. Kalau tidak panggil ngapu. Orang tak kecek, orang kata kecek dalam tidur, ngapu, ngigak. Jadi kalau manusia ni sifat berbicara dia tu, orang kata dia kecek dengan sedar, berdasarkan kepada akal fikir. Tidak kata mengapu pasti. Mana itu sifat yang mesti ada pada manusia. Kalau kita kata manusia berbicara lagu mana, keperluan dia, alat dia, syarat dia, mesti kena ada lidah, kena ada bibir, apa lagi, gigi kena cukup. Kalau gigi tak cukup dah, pagar tebih belaka dah, tak butik. Lepas tu kalau katalah batu, tak boleh kecek juga. Ataupun tak makan nasi, tak boleh kecek. Ketah tak tubik. Maknanya banyak ia disyaratkan kepada manusia untuk berbicara. Jadi bila kita kata
Allah Ta'ala berbicara sebagai sifat kesempurnaan dia, mana tak serupa dengan cara manusia berbicara. Jadi Allah Ta'ala, kita tidak tahu kaifiat dia, macam mana dia berbicara. Macam mana Allah Ta'ala berbicara dengan malaikat, Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa di Tur Sina, macam mana Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Kaifiat tu kita tidak tahu, Nabi pun tak jelas pada kita. Sebab benda tu tak perlu bincang. Hal pentingnya apa yang Allah SWT firmankan, titahkan. Itu penting. Mana Allah SWT kalau kata kalam dia secara umum, dia menitahkan, memerintahkan matahari, bulan, bintang, masing-masing bergerak mestilah dengan cara dia. Allah Ta'ala bila dia buat keputusan, dia menitahkan kepada malaikat, maka malaikat ni dia akan arahkan pula. Mana malaikat a'la, dia akan arahkan pula malaikat safi untuk buat apa arahan Allah SWT. Jadi kaifiat tu tidak diketahui. Kaifiat dia tidak diketahui macam mana. Maknanya hak kita tahu, cara kita kecek. Yang dikatakan kaifiat yang tidak diketahui ni, maknanya dengan nisbah, kalau kita tahu kecek lagu mana. Kalau kita tahu. Patut kalau orang kata Tuhan kecek lagu mana, dia tak ada lidah. Jadi tidak semestinya kalau kata kecek memerlukan kepada lidah. Sebab apa? Sebab di akhirat Allah SWT jadikan tangan-tangan kita ni, kaki-kaki kita ni boleh kecek, dan mulut kita dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut dan kami jadikan tangan itu boleh kecek, kaki menjadi saksi. Jadi Allah SWT boleh buat. Kalau kita kata lagu mana boleh kecek kaki, mulut, Allah Ta'ala yang mencipta sesuatu, dia boleh buat sesuatu tu kecek. Di atas dunia ni bahagian tak boleh, besi, talipung, dia tak boleh kecek. Mana ada mulut tapi talipung, dia tak ada mulut tapi kita kecek play. Dia bunyi suara lain, kecek. Kita kecek dengan orang, orang duduk jauh, hello. Jadi memanglah dia guna lidah dia, tapi lidah dia tu jauh daripada kita, tapi sapa juga. Jadi maknanya di sini Allah Ta'ala berbicara dengan sifat dia, dengan kaifiat dia yang kita tidak tahu. Kita dengan cara kita, Allah Ta'ala dengan hak layak, dengan kebesaran dia. Diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu, maknanya sebagai makna mari daripada Allah Ta'ala, kalam mari daripada Allah Ta'ala, didengari oleh Jibril dari Allah SWT. Mana Jibril dulu timur, maknanya mula-mula Allah SWT mewahyukan kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril itulah mari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Mana Jibril bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dari Jibril alaihi salam, dan bukan kata-kata manusia. Maknanya tidak kata ini ibarat ayat susunan daripada Jibril, daripada kefahaman Nabi. Apa hak Nabi faham daripada hak dia terima dan dia pun tulis sebut dengan kata-kata dia, tidak. Mana lafaz dan makna daripada Allah Ta'ala. Allah SWT kata wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran, yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu, wahai Muhammad, supaya engkau
menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada manusia. Mana sebelum pada ni ada dah nabi-nabi yang memberi amaran, dan mereka tu juga mendapat wahyu daripada Allah Taala. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni salah seorang daripada nabi yang menerima wahyu seperti mana nabi-nabi yang terdahulu. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Mana mari tu dengan lafaz Arab. Mana hak Arab tu pun kalam Allah. Tidak kata Nabi mari buat ayat sendiri. Mana dengan hak itulah. Hak kita baca hak itulah. Yang Allah Taala firmankan. Kalam Allah. Jadi kata Al-Quran tu kalam Allah, makna berserta dengan hak lafaz kita baca tu. Hak lafaz kita baca tu. Kalau kata makna yang diterjemah saja salah. Sebab kita terjemah tu mengikut kefahaman kita. Sekadar hak kita mampu. Dan kita tak boleh nak kata, kita tak boleh nak claim bahawa terjemah saya ni betul. Tak boleh. Cuma kita terjemah seboleh yang mampu, yang kita mampu, dan dalam bentuk huraian. Dia mesti dalam bentuk huraian. Macam hal ni lah. Macam terjemah yang kita ambil ni, terjemah pimpinan Ar-Rahman. Terjemah pimpinan Ar-Rahman, dalam bracket tu makna yang dihuraikan. Dalam bracket hak tu sudah jadi tafsiran tu. Hak tak duduk dalam bracket tu, hak dia terjemah. Terjemah ni pindah Arab kepada Melayu. Jadi oleh kerana pindah Arab kepada Melayu tu boleh jadi tidak tepat, tidak sesuai, maka perlu buat bracket bagi menghuraikan. Sebab apa? Sebab nak terjemah secara harfiah, patah demi patah, secara literal, kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak, bukan semuanya. Macam kita lah dah. Macam kita kata buruk siku. Buruk siku. Dah. Nak kecek orang putih tak boleh terjemah gitu kok pada orang putih. Kita nak kata sayang kita orang putih. Kita nak kata pada dia, awak ni buruk siku lah. Ya ke apa ikutlah dah. Jadi tak boleh. Ataupun kita nak kata kepada orang hak kerja dengan kita, dia tidak orang Malaysia. Kita nak kata pada dia, awak jangan curi tulang. Jangan curi tulang lah. Tak. Kita terjemah. Tak boleh. Kita kena ayat makna dia lah. Kena ayat dengan tepat, sesuai tu. Mana sebab itulah dalam perbahasan yang dibahas oleh ulama ni, iaitu Quran ni boleh terjemah ke tidak? Boleh terjemah ke tidak? Yang ni sebagai mewakili kata-kata Allah, boleh ke tidak? Ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Hak tengah dia kata boleh bersyarat. Boleh iaitu pertama, terjemah tu setepat yang mungkin berdasarkan kepada kaedah-kaedah bahasa Arab, yang mana orang tu kena menguasai bahasa Arab dan bahasa dia sendiri. Dia kena sertakan dengan huraian. Seperti inilah dalam bracket. Dan satu lagi, teks Al-Quran tu kena ada tepi. Kena ada tepi. Maknanya kalau Quran hak kita beli terjemah tu, kalau hak terjemah saja salah. Salah. Sama ada salah dengan kerajaan, dan salah mengikut para ulama lah. Maknanya kalau kata salah dengan kerajaan, maknanya dicetak tanpa permit, tanpa kelulusan pihak berwajib. Bahaya. Pakau kita kata kita kalau ada hak Arab pun kita tak boleh nak faham juga, tak boleh negara juga. Tak. Tak juga. Maknanya kita boleh suruh semua tak tolak. Maknanya kita tak jelas makna, kita boleh hoyak, tunjuk pada orang alim boleh tunjuk lalu. Tergala ni hak tepat tak betul. Hakikat sifat kalam Allah ialah bahawa Allah sentiasa berkata-kata bila sahaja dia kehendaki. Bagaimana dia kehendaki dengan kalamnya yang qadim, dia berkata-kata dengan suara yang didengali tanpa kaifiat yang diketahui. Ni kita hati kita bicara akhirat. Ini kita simpan.
Kemudian walafzuna bil Quran makhluk. Kata-kata kita ni dengan membaca Al-Quran adalah makhluk. Tulisan kita menulis Al-Quran makhluk juga. Bacaan kita, yang ni dengan lidah kita, dengan suara kita adalah makhluk, tetapi Quran itu sendiri tidak makhluk. Jadi ibarat ni ibarat ni sebenarnya dia ada sedikit perbahasan jugalah, iaitu satu golongan ulama kata-kata ni sebenarnya tidak di mana bahagian ayat ni tidak ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Ini bukan hak Imam Abu Hanifah bahas. Jadi ini telah dimasukkan oleh orang kemudian. Telah dimasukkan oleh orang kemudian. Yang ini bukan kata-kata Imam Abu Hanifah sendiri. Alasannya bagaimana? Sebab zaman Abu Hanifah ni, dia tidak pernah ada ulama zaman dia tu salah tu dia kata Quran kita baca ni makhluk. Quran tu tidak makhluk. Mana tak ada membezakan. Dengan erti kata ini akan mengelirukan. Dia akan jadi tidak ada penghormatan. Supaya kita katalah Quran ni dah musahah ni dah. Muka kertas, muka cetak dengan dakwah dah. Maknanya benda tu dibuat orang tulis cetak kedai, cetak di kilang. Jadi itu hanya tulisan. Jadi kalau kita kata tu hanya tulisan, makna makhluk dah. Maknanya kita nak tak gitu pun tak apa, tak ada Allah, tak pak rendah. Kalau gitu bahaya. Mana tak ada ta'zim, tak ada penghormatan. Jadi itu sebenarnya tak perlu kita kata lafaz kita baca Quran makhluk, tak perlu. Kita kena kata hak kita baca pun kalam Allah juga. Hak tu cara Quran. Jadi hak di sini ni sebahagian ulama kata ni memang hak kata-kata Imam Abu Hanifah, sebahagian pula kata tidak. Alasannya zaman Imam Abu Hanifah tak timbul persoalan hak aku baca Quran ni makhluk. Hak Quran turun pada Nabi Muhammad tu tidak makhluk. Tak ada perbezaan lagu tu. Pada hakikatnya ada perbezaan. Cuma orang tahu kecek. Orang tahu kecek. Kalau buat kecek banyak masalah dah. Dalam kehidupan kita pun ada kita terima benda lagu tu tanpa bahas. Tanpa kita maknanya mudah kita tahu kecek. Banyak perkara kalau kata hubungan suami isteri. Dah. Kalau dia kutip kecek belaka, bahaya. Jadi sebab itulah setengah benda tu tak perlu kita cetuskan. Perbahasan ataupun persoalan yang boleh menimbulkan kemuskilan dan boleh menimbulkan macam-macam tanggapan. Jadi cara Quran ni kita baca dalam Quran sendiri tidak membezakan antara hak dibaca dengan hak diturunkan kepada Nabi, bahawa semua tu adalah kalam Allah belaka. Tak kira. Walaupun pada hakikatnya atau makhluk. Sebab persoalan Quran ni makhluk tidak makhluk ni dia timbul kemudian. Ni punca dia masalah perdebatan ahli sunnah dulu dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Quran ni makhluk. Quran ni Tuhan cipta. Itu punca dia. Ahli sunnah kata Quran tu kalam Allah. Daripada Allah mari. Macam dengan perintah dia itu sifat dia, bukan makhluk. Bukan makhluk, bukan kejadian dia. Sebab gini, masalah Mu'tazilah ni bagi dia Allah Ta'ala dia tahu je. Dia tahu. Kalau kata mendengar tidak, cuma dia kata tahu. Tu masalah dia. Sebab dia kira kalau Tuhan ni banyak sangat sifat, yang mana sifat tu qadim lah, jadi banyak ia bersifat dengan sifat qadim. Jadi kita kata mendengar qadim, melihat qadim, berkata-kata qadim. Jadi qadim tu banyak pula qadim. Jadi bila banyak qadim, sedangkan zat Allah sah yang qadim bagi dia. Jadi sifat-sifat ni bagi dia tak ada. Sah je ada sifat ilmu.
Jadi ahli sunnah kata tak betul mikir lagu tu. Sebab sifat dengan zat ni bukan benda lain. Bukan benda lain. Hak tolak. Cuma pada satu benda nyata sifat ni, pada satu benda nyata sifat lain. Kalau kata suara nyata, itu sifat Allah Ta'ala. Mendengar. Kalau benda tu benda yang terlihat, maka itu nyata sifat Allah Ta'ala. Dia melihat. Bila Allah SWT berkehendak untuk memerintahkan dengan satu perkara, maka kezahir sifat kata-kata. Jadi golongan Mu'tazilah faham Quran itu makhluk. Maknanya apa yang Allah Ta'ala bicarakan, titahkan kepada makhluk dia kata makhluk juga. Itu masalah dia. Sedangkan ahli sunnah kata Quran tidak makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Jadi cara Al-Quran, kita baca Quran sendiri, tidak membezakan antara kalam Al-Quran hak turun pada Nabi Muhammad itu sebagai kalam Allah. Begitu juga hak kita baca pun kalam Allah juga. Baca satu ayat dalam surah Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Jika ada seorang musyrik mari minta perlindungan daripada kamu, maka berilah perlindungan kepadanya itu sehingga dia dapat mendengar kalam Allah, sehingga dia mendapat keamanan. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia dapat dengar kalam Allah. Jadi kalam Allah tu tidaklah sama sekali bermaksud Allah Ta'ala mari kecek dengan dia, seperti mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, seperti mana Allah Ta'ala kecek dengan malaikat Jibril, seperti mana Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Bukan pahal lagu tu. Jadi maksud dia, sehingga orang musyrik tadi bila dia minta perlindungan daripada kamu, kamu kena berilah peluang untuk dia mendengar kalam Allah. Mana kalam Allah hak kamu baca, wahai Muhammad, hak sahabat-sahabat kamu baca kepada dia, biar dia dengar. Jadi itu pun dikata kalam Allah. Jadi tak timbul pada peringkat awal dulu persoalan seperti yang tertulis di sini. Lafaz kita ni dengan Quran makhluk, kita tulis makhluk, tak timbul. Jadi cuma kita akan kata Quran ni kalam Allah. Cuma dalam kurungan tu, walaupun dia dicetak, walaupun dia tu asal hakikatnya makhluk, tapi benda tu kita pakai pahal gitu, tak perlu disebut-sebut sebenar. Tak perlu disebut-sebut. Jadi kalau kita orang panggil perincian yang tidak diperlukan, perincian yang tidak diperlukan. Jadi sebab itulah sebagai ulama kata lafaz kata-kata Imam Abu Hanifah ni ini tidak sabit sebagai kata-kata ni, tidak sabit sebagai kata-kata dia. Ini adalah orang kemudian hak tambah dalam kitab dia. Ada orang tambah dalam kitab dia. Jadi cuma mati tu wal Quran ghairu makhluk. Maknanya kena mati dengan gitulah, kena tutup, maknanya kena qaci molek. Quran tu, yang ni Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang didengar oleh Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Wa ma dzakarahu Allah Ta'ala fil Qur'ani hikayatan an Musa wa ghairihi minal anbiya'i alaihimus salam wa an Fir'aun wa Iblis, fa inna dzalika kulluhu kalamullah Ta'ala ikhbaran anhum wa kalamullah Ta'ala ghairu makhluqin wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqin. Jadi kata dia, apa yang Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran ni, nukilkan sebagai menceritakan tentang Nabi Musa. Maknanya Musa berdebat dengan Fir'aun, dan juga nabi-nabi lain yang berhujah dengan kaum masing-masing. Nabi Nuh kecek dengan pengikut dia, Nabi Nuh kecek dengan anak dia, Nabi Ibrahim kecek dengan Namrud. Tentang Fir'aun dan Iblis, semuanya itu adalah kalam Allah. Mana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kepada kita ni apa yang berlaku dulu. Mana cerita tu kalam Allah. Walaupun apa yang diceritakan tu kandungan dia tu kata-kata Fir'aun, kata-kata Nabi Musa, kata-kata Namrud, kata-kata Nabi Ibrahim.
Jadi hak pentingnya siapa yang memberitahu kandungnya cerita tu. Jadi sebab itulah itu dikira sebagai kalam Allah. Maknanya kalau kita baca Quran, kita baca berkenaan dengan Fir'aun. Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi kita pun sampai ayat ni kita pun tak si baca. Sebab apa? Ni kata-kata Fir'aun, bukan kata-kata Allah. Berat aku tu. Itu Allah Ta'ala menukilkan cerita Fir'aun. Maknanya apa yang Fir'aun kata Allah Ta'ala nukilkan, kita boleh tahu. Jadi itu adalah kalam Allah juga sebagai pengkhabaran, mana memberitahu tentang cerita mereka itu. Kalam Allah bukan makhluk. Kata-kata Nabi Musa dan makhluk-makhluk yang lain adalah makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalam Musa dan makhluk-makhluk lain adalah makhluk. Wal Quranu kalamullah. Al-Quran kalamullah ta'ala, fahuwa qadim la kalamuhum. Al-Quran itu kalam Allah. Maka ia qadim. Sebab kalam Allah ni ghairu makhluk. Kalau zat Allah ghairu makhluk, zat Allah tu qadim, maka kalam dia pun tidak makhluk dan qadim jugalah, tidak hadis, tidak kata baru. Wa sami'a Musa alaihi salam kalam Allah ta'ala kama fi qawlihi ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Dan Nabi Musa itu mendengar dan Nabi Musa itu mendengar kalam Allah seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Tu kalau kita ngaji bahasa Arab dia panggil maf'ul mutlaq. Maknanya memang kecek sengoti-sengoti. Mana Allah Ta'ala benar-benar berbicara dengan Nabi Musa, yakni di Tur Sina. Ya Musa, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Pada Nabi Musa mari itu Allah SWT kata fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Pecah selipar kamu tu, kamu berada di lembah yang suci. Allah Taala kata akulah Allah. Akulah Allah. Allah Taala tanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Ta'ala tanya, gapo ada tangan kamu tu? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tangan aku ni ada tukar. Aku wak nyanda, wak bertongkat. Aku elok kambing-kambing aku. Dan banyak kau lagi lah kegunaan tukar ni. Mana Nabi Musa kecek, panjang pula tu. Sebut pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, Nabi Musa jawab. Maknanya memang Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa. Jadi itu adalah sifat dia, sifat diri Allah Ta'ala. Dia bukan makhluk yang dia cipta. Bukan Allah Ta'ala mencipta kata-kata, bukan Allah Ta'ala mencipta suara sehingga didengari oleh Musa, tidak. Memang Imam Tahwi kata minhu bada, mari daripada Allah Ta'ala. Mari daripada Allah SWT, bukan Allah SWT cipta. Jadi kalam Allah Ta'ala bukan makhluk. Sebab apa? Sebab kalam Allah Ta'ala tu didengari, bukan dicipta. Kalam Allah tu dibaca, bukan dicipta. Kalam Allah tu ditulis, bukan dicipta. Direnung, bukan dicipta. Cuma makhluk ni dia menjadi alat. Kita ni jadi alat. Maknanya kita menggunakan lidah kita ni untuk baca Quran. Kita bukan cipta Quran. Kita baca dengan lidah kita, kita tulis dengan tangan kita, dengan dakwah kita. Quran. Jadi Quran tidak makhluk. Jadi bila Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala benar-benar berbicara dengan Nabi Musa, ini sebagai memberitahu kepada kita bahawa memang Allah SWT berkata-kata dengan hakikat, bukan dengan bukan dengan ilham.
mari dalam dada Nabi Musa pun tahu? Tidak. Bila Nabi Musa dengar Allah Ta'ala berbicara. Sebab itulah ulama kata kalau orang itu kata dia Nabi Musa tu dengar adalah pokok yang berbicara dengan dia, salah, sesat. Jadi Allah Ta'ala yang berbicara dengan Nabi Musa. Sebab itulah Nabi Musa ni dipanggil Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Kecek. Jadi kecek dengan sungguh lah. Kecek dengan betul-betul. Tidak kata Nabi Musa tu tiba-tiba terasa terisi dada dia dengan makna. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala kecek dengan aku. Orang tak kata lagu tu. Kalau kita dah kalau kita orang telefon pada kita kata orang tu kecek dengan saya, kita akan kata lagu tu sebab kita dengar suara dia masuk dalam telinga kita. Kalau kita ingat tu duduk dalam dada, dalam otak kita lah. Tapi tak ada orang tu ambil telefon tak dengar apa-apa, tiba-tiba dia tahu dah cerita orang jauh. Dia kata orang tu kecek dengan saya. Bila dia telefon tak ada, cuma seru mari dia dada. Itu tak kata berbicara. Itu panggil ilham. Ilham bukan kata-kata. Jadi orang Arab kata kalam ni maknanya berbicara ni, mana bila ada kata-kata tu sampai kepada manusia. Yang ni dia dengar, dia tahu, dia dengar dengan suara. Waqad kana Allah Ta'ala mutakalliman. Allah Ta'ala sejak daripada azali lagi bersifat dengan sifat berkata-kata. Sebelum dia walam yakun kallama Musa alaihi salam, sebelum dia berbicara dengan Nabi Musa lagi. Hal ini seperti kita bincang dulu dah, iaitu makhluk ni baru ada, tapi sifat mencipta bagi Allah Ta'ala tu ada lama dah. Ingat lagi tak kalau kita sebut dulu, makhluk ni baru ada. Sifat Allah Ta'ala, sifat mencipta tu, sifat bila ada, adakah pada ketika makhluk tu ada bahawa mari sifat mencipta? Salah. Sifat mencipta Allah Ta'ala ni sejak azali lagi, qadim lagi, sebelum daripada ada makhluk. Sebelum Allah Ta'ala mencipta makhluk, dia telah pun sempurna dengan sifat dia, sifat mencipta. Kalau kata masa dia mencipta tu baru mari sifat mencipta, berarti sebelum pada ni tak ada sifat mencipta, maknanya kosong. Bila kosong maknanya kurang. Kurang tu tak layak dengan Allah Ta'ala. Maka begitu juga di sini bila Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, sebelum berbicara dengan Nabi Musa tu sebab Nabi Musa ni makhluk baru ada. Sebelum Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa tu, dia boleh dia kecek dah. Dia boleh dah berbicara. Sebelum ada makhluk-makhluk dia lagi. Sebelum ada bulan bintang, sebelum ada malaikat, sebelum ada alam semesta ni, Allah Ta'ala memang bersifat dengan sifat kalam, mutakalliman, berbicara. Jadi walam yakun kallama Musa alaihi salam wa qad kana Allah Ta'ala khaliqan fil azal wa lam yakhluq khalqa falamma kallama Musa kallamahu bi kalami alladhi huwa lahu sifatun fil azal. Dia kena baki sikit ni ada salah taik. Lepas daripada nombor 34 tu teks, tiada sesuatu pun yang sepertinya dialah yang maha mendengar dan maha melihat tu, tu kena letak dalam kurung. Apabila Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa, dia berkata-kata dengan kalamnya yang merupakan sifat azali bagi dirinya. Seperti kita kata tadi lah, dia sejak azali lagi berkata-kata, yang mana sifat berkata-kata tu sifat qadim dia, sifat sejak azali lagi, bukan kata sifat yang baru. Cuma ada tinggal terjemahan ni. Nabi Musa tak ada lagi dah. Mana dah?
Tidak, betul dah Sebelum dia berkata-kata dengan Nabi Musa yang bersifat dengan sifat mencipta. Mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkata-kata sejak azali lagi. Sebelum dia berkata-kata dengan Nabi Musa, mana sifat berkata-kata tu ada pada Allah Ta'ala sebelum daripada Nabi Musa tu ada. Sebelum daripada Nabi Musa, seperti mana sifat mencipta tu ada pada Allah Ta'ala. Walaupun makhluk ni, langit bumi ni belum ada lagi, tapi sifat mencipta tu ada daripada Allah SWT sejak azali lagi. Itulah kalau kita boleh bincang pada malam ni berkenaan dengan kalam Allah. Nanti tajuk minggu depan, minggu seterusnya, muka surat 13, sifat-sifat Allah tidak menyerupai makhluk-makhluk. Maknanya sebagaimana zat dia tidak serupa dengan makhluk, maka sifat dia pun tak serupa. Lepas tu ada mendengar, Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Allah Ta'ala hidup, kita hidup. Itu panggil sama pada nama. Nama je hak tulah. Tapi hakikatnya lain, kaifiat lain. Lepas tu insya-Allah pada akan datang. Setakat tu saja. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.